kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kerana tempoh kita mengaji tak lama, jadi saya memilih kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, iaitu pandangan yang lengkap pada membicarakan hukum hakam yang berkaitan tentang makmum dan imam. Karangan seorang ulama yang alim, iaitu Al-Syekh Al-Allamatu Al-Faqih Al-Imam Muhammad Ahmad Ibn Imad Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Aqfahsi, seorang ulama Mesir yang alim, ataupun makruf dengan nama ataupun gelaran Ibnul Imad. Ibnul Imad, beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang alim, dilahirkan pada tahun 780 Hijriah dan nisbahkan kepada Al-Aqfahsi, itu satu tempat di Mesir. Beliau telah menuntut ilmu dengan seorang ulama Syafi'i yang alim, Al-Imam Al-Isnawi, seorang ulama usul fiqh yang alim, Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi, berasal daripada Isna Mesir, dan mengaji dengan Syekh Al-Imam Bulqini dan juga Al-Imam Al-Baji wal-Imam Al-Iraqi. Dan beliau juga telah mendengar ataupun menuntut ilmu dengan seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Syekhul Hadis Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, pengarang kitab yang terkenal iaitu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ulama mazhab Syafi'i yang alim, dan beliau seorang ulama hadis yang masyhur, Syekh Ibn Hajar Asqalani. Dan beliau juga telah menuntut ilmu dengan seorang ulama yang alim, Syekh Burhanuddin Ibn Al-Ajami. Dan disebabkan kealiman beliau ini, terserlah beliau telah mengarang banyak kitab. Di antara kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Imad, Adabut Ta'am, ada adab makan. Yang kedua, Tashilul Maqasid fi Ahkamil Masajid, kitab ini juga telah dicetak, iaitu Tashilul Maqasid, tashil pemudah maqasid kehendak, fi ahkamil masajid, pada membicarakan hukum masjid. Jadi berkaitan tentang hukum masjid ni begitu lengkap dikarang Syekh Ibn Imad. Nama kitab beliau Tashilul Maqasid fi Ahkamil Masajid, telah dicetak iaitu oleh Darul Kutub Ilmiah Beirut dan telah ditahqiqkan. Dan begitu juga kitab beliau yang terkenal berkaitan tentang nikah. Nama kitab beliau Taufiqul Hukam ala Ghawamidul Ahkam. Taufiqul Ahkam, taufik kepada para hakim, ala Ghawamidul Ahkam, pada permasalahan yang rumit-rumit. Jadi berkaitan tentang hukum nikah yang pelik-pelik ni dikarang oleh Syekh Ibn Imad. Nama kitab beliau Tauqiful Hukam. Kitab ini juga telah dicetak. Di antara kitab beliau juga telah mensyarahkan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nama kitab beliau Ihkamul Hikam fi Syarhil Hikam Al-Athaiyah. Syekh Ibn Imad ni bukan setakat alim dalam ilmu fiqh, alim ilmu tafsir, juga alim dalam ilmu tasawuf. Kitab beliau Ihkamul Hikam fi Syarhil Hikam Al-Athaiyah. Dan di antara kitab beliau juga berkaitan tentang adab Quran. Nama kitab beliau At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan tapi disusun bukan macam Imam Nawawi, tapi beliau susun berdasarkan dengan nazam. Imam Nawawi kitab yang lengkap yang telah dibaca di masjid ini, At-Tibyan juga. Dan berkaitan tentang halal haram binatang, beliau mengarang kitab At-Tibyan fima yahillu wa yahrumu minal hayawan, juga dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah. Kitab berkaitan dengan hayawan. Macam sekarang orang masyhur, orang tanya, apa hukum makan tupai? Hukum makan tupai. Ada orang kata halal, ada kata haram.
mungkin halal di negara Arab yang bernama Sinjab, tupai di Malaysia ni hukumnya haram. Apa pembahasan khilaf ulama dibahaskan dalam kitab At-Tibyan fima yahillu wa yahrumu minal hayawan karangan Syekh Ibn Imad. Kita ini di antara kitab beliau Az-Zari'ah fi I'dadis Syariah. Kitab beliau ni banyak, paling masyhur iaitu kitab yang kita baca Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kitab ni adalah kitab yang masyhur sehingga dikaji oleh para ahli ulama, sehingga ada orang yang mendapat PhD, Doktor Falsafah dalam mengkaji kitab Al-Qawlut Tam ni, yang dicetak oleh Darul Hadis Mesir, satu tesis yang dikarang yang dikaji oleh pelajar Al-Azhar. Nama kitab beliau, kitab ini adalah Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, cetakan Darul Hadis Mesir. Dan kitab ini telah disyarahkan oleh ulama Yaman dan diberi nama Wablul Ghamam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, karangan seorang ulama yang terkenal iaitu Jamaluddin Abu Sulaiman As-Sayyid Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Abdul Bari Al-Ahdal, seorang ulama Yaman. Beliau telah menghuraikan ataupun mensyarahkan mana-mana permasalahan yang rumit dalam kitab yang kita baca ini, yang dinamakan Wablul Ghamam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca terus permasalahan di dalam kitab kita ini, dan kita tinggalkan berkaitan tentang muqaddimah. Berkaitan muqaddimah kita tinggalkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita bahas bab yang pertama, yaitu berkaitan tentang iqamatus salah. Iqamatus salah, bahagian pertama, masalah penting bagi makmum dan imam, iaitu bacaan ketika sembahyang diqamatkan. Adakah ketika mana sembahyang diqamatkan boleh kita membaca doa, ataupun apakah bacaan yang sepatut kita baca? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Masalah, dia kata, idza uqimatis salatu ustuhibba lis-sami'i an yaqula mislama yaqulul muqim illa fi qawlihi qad qamatis salah fa innahu yaqulu aqamaha Allahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Wa idza uqimat yaumul jum'ah ishtaghala bi ijabatil muqim. Maksudnya, apabila sembahyang diqamat, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, ya jawab sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali, dia kata, melainkan pada ucapannya qad qamatis salah, sembahyang telah hampir didirikan. Ketika itu maka disunatkan bagi yang mendengar berkata ia, yang mendengar sunat menjawab aqamahallahu wa adamaha, Allah telah menegakkan, ataupun semoga Allah menegakkan sembahyang itu. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, artinya semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Ini yang sunat kita baca kita ketika mendengar muazzin qamat. Muazzin qamat. Manakah sumber rujukan hadisnya? Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini marfu', yang mana bunyinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzinu. Apabila kamu mendengar
an-nida, maka ucaplah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Macam mana muazzin ucapkan, kita pun ucapkan. Kalau muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kita ucapkan, kalau muazzin tu berlagu, kita pun jawab berlagu, tak. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebut faqulu, ucaplah sebagaimana yang diucapkan. Kalau diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Kalimah an-nida ianya meliputi azan dan juga qamat. Sebab Nabi SAW menyebut iza sami'tumun nidaa, kalimah nida seruan itu meliputilah azan dan juga iqamat. Azan dan iqamat. Adapun hadis yang betul-betul menunjuk kepada qamat, tidak ada terdapat hadis yang jelas, melainkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Maimunah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, idza sami'tunna adhan al-habshi wa iqamatahu faqulna kama yaqulu fa inna lakunna bi kulli harfin alfa darajatin walirrajuli dhi'fa dhalika. Hadis daripada Maimunah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah bersabda, wahai kaum perempuan, apabila kamu mendengar azan Habsyi, iaitu azan daripada Bilal radhiyallahu an dan qamatnya, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, maka sesungguhnya bagi kamu tiap-tiap satu huruf alfi darajatin, ribu darajat. Setiap huruf pada kalimah azan kalau dijawab mendapatkan alfi darajah, ribu darajat. Walir rajul dhi'fa zalika, maka bagi lelaki lebih daripada itu. Lelaki berganda lagi. Berkata Al-Hafiz Nuruddin Al-Haytami mengatakan bahawa periwayat hadis ni adalah dipercayai. Al-Imam Al-Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir, hadis diriwayatkan daripada Jabir daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku masuk ke dalam masjid bersama dengan Nabi SAW dan muazzin sedang azan, fa'adala ilan nisa, kemudian Nabi SAW pun menghadap kepada perempuan dan berkata kepada kaum perempuan, wahai kaum perempuan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, maka sesungguhnya tiap satu huruf itu alfai hasanatin, mendapat 2000 alfai hasanatin, iaitu mendapat 2000 kebaikan. Tadi satu riwayat alfa alfin, mana ribu-ribu. Satu riwayat alfai hasanatin, satu huruf iaitu 2000. Qultu, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu, ya Rasulullah, hadhihi lin nisa fama lirijal. Faqultu, maka Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi lin nisa, ini diberikan pahala kepada kaum perempuan yang menjawab azan dan juga qamat. Bagaimana kaum lelaki? Famalil rijal, bagaimana lelaki? Qala lahumul dhi'fu, adapun kaum lelaki digandakan oleh Allah. Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar Ibn Khattab. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Khatib dengan sanad yang dhaif, tetapi telah dikuatkan di antara berapa riwayat yang lain, boleh diamalkan sebagai fadailul a'mal. Maka berdasarkan dengan hadis ini menunjukkan bahawa kalimah nida ini ianya termasuklah azan dan juga qamat. Azan juga qamat. Disebabkan hadis ini dihuraikan oleh ulama, termasuk azan dan qamat ucapannya adalah ataupun jawapannya adalah sama, kecuali qad qamatis salah, qad qamatis salah.
Justru itulah Al-Imam Khatib Asy-Syirbini menyebut dalam kitab Mughni Muhtaj, bacaan selepas qamat dikiaskan juga berdasarkan hadis ini sebagaimana azan. Sebab tidak terdapat riwayat hadis bacaan selepas azan, selepas qamat. Yang ada ialah selepas azan. Jadi bacaan selepas qamat macam mana? Adakah nak dibaca doa seperti azan ataupun terpulang kepada seseorang itu nak doa apa pun? Kerana disebabkan orang awam tak tahu nak doa apa, Syekh Khatib Asy-Syirbini telah menyebut dalam kitab beliau yang terkenal di antaranya Al-Iqna menyatakan bahawa dikiaskan mesti hadis ini, bacaan azan pun sama, doa pun seperti doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu selepas qamat, di atas jalan qiyas. Manakala ulama yang lain mengatakan berdasarkan hadis yang lain bahawa Nabi SAW menggalakkan berdoa selepas qamat sebelum takbiratul ihram, maka tidak terbatas kepada doa azan, doa seperti selepas azan, apa-apa doa pun boleh dibaca selepas qamat, kerana doa ketika itu mustajab. Jadi walau bagaimanapun, barang siapa nak baca doa seperti doa selepas azan, bila dia qamat, bila sudah qamat dia membaca doa seperti selepas azan, ahlan wa sahlan, mempunyai dalil dan hujjah. Barang siapa nak berdoa dengan doa yang lain juga ahlan wa sahlan, kerana mereka mempunyai hujjah. Ini pegangan di kalangan ulama fiqh. Kalau kita mengaji, kita tidak bertelagah di antara sesama kita dan tidak menuduh ini bid'ah dan sebagainya, kerana mereka yang menuduh bid'ah ini mereka tidak tahu sumber dan rujukan yang dipakai oleh di kalangan para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi, yang kedua, jangan berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat dikamatkan. Jangan berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat dikamatkan. Apabila sembahyang Jumaat dikamat, maka hendaklah kamu berbimbang dengan menjawab tukang qamat itu, dan jangan kamu berbimbang ketika qamat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Mereka pada ketika itu asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Ini biasa berlaku di kalangan orang Arab. Atau orang Arab di Mesir pun sama. Apabila Bilal qamat, dia sebut doa macam-macam. Sepatutnya bila Bilal qamat, jawablah sebagaimana yang diucapkan, kecuali qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Adapun maksud suruh berdoa bukan berdoa ketika qamat, tetapi doa selepas qamat. Doa selepas qamat. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak dengan sunnah, dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat, waktu membetulkan saf-saf. Bila nak baca doa? Waktu nak ketika mana dalam saf, ketika itulah berdoa, kerana ketika itu doa mustajab. Doa mustajab. Ini adalah berdasarkan dengan beberapa riwayat, yaitu riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi bis salah futihat lahu abwabus sama' wastujibat du'a." Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila muazzin memanggil sembahyang, menyeru seruan sembahyang, mana azan, futihat lahu abwabus sama', dibukakan baginya pintu-pintu langit, wastujibat doa, dimustajabkan doa, faman nazala bihi kurabun ataupun karbun au syiddatun, barang siapa yang
ada kesusahan dan kepayahan, maka ketika itu, ketika azan dilaungkan, fayujibuhu fayantazir da'watahu hina yu'azzinul muazzin summa yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selepas azan dijawab dan azan kemudian dijawab, azan dijawab, selepas itu membaca doa. Doa ini adalah dimustajabkan. Doa ini dimustajabkan selepas Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Summa yas'alullaha ta'ala hajatahu, kemudian ia memohon hajat kepada Allah, dimustajabkan oleh Allah. Mana selepas kita baca doa azan, kemudian selepas itu kita nak tambahkan doa-doa, maka doa ini adalah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikiaskan juga selepas qamat, iaitu dimustajabkan oleh Allah. Berdasarkan hadis riwayat pada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watani la turaddani, dua keadaan ni doa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, indan nida, iaitu ad-doa indan nida, doa ketika azan. Wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'da, ketika mana peperangan orang Islam dengan kufar yang keadaan begitu sengit, doa ketika itu mustajab. Jadi kalimah dalam hadis indan nida watu nida, apa maksud indan nida? Wan nida'u yashmalul azana wal iqamah. Nida ini termasuklah azan dan juga qamat, termasuklah azan dan qamat sebagaimana yang disebut oleh al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Jadi maksud indan nida, inda itu memberi maksud bimakna ba'da, sebagaimana yang dihuraikan oleh Syekh Ibn Alan dalam kitab Syarah Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi telah disyarahkan, dia telah disyarahkan oleh Ibn Alan, yang bernama Fathul Makkiyah, iaitu telah disyarahkan oleh Futuhal Makkiyah, disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Alan. Jadi kitab Al-Azkar ini telah disyarahkan oleh ulama dan menghuraikan maksud indal nida. Kalimah inda memberi maksud ba'da. Mana bukan waktu azan dilaungkan ketika itu kita berdoa. Tak, waktu azan kita jawab azan. Selepas azan berdoa, habis doa azan tu kita berdoa, mustajab. Begitu juga ketika qamat, kita jawab qamat. Selepas qamat kita berdoa dan doa kita mustajab. Kalimah indal azan bimakna ba'da, memberi maksud selepas azan. Selepas azan. Sama balik kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, yang berbunyi ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa di antara azan dengan qamat tidak ditolak oleh Allah. Doa di antara azan dengan qamat tidak ditolak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama naqulu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami nak doa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonkanlah afiat dunia dan akhirat. Apa doa yang kita nak minta? Mintalah afiat dunia dan di akhirat. Dunia pun afiat, akhirat pun afiat. Seterusnya lagi kita qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jangan berdiri sehingga selesai qamat. Ada orang bila Bilal nak qamat dia berdiri.
Kadang-kadang ada orang masuk masjid ni dia berdiri lama. Dia tengok jam. Bila nak qamat? Bila nak qamat? Dia berdiri. Kanan pusing. Adakah boleh kita berdiri dahulu ataupun sama-sama berdiri dengan Bilal ketika qamat, ataupun masa bila kita nak berdiri? Kita tengok kitab kita ni. Jangan berdiri sehingga selesai qamat. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga tukang qamat berkata qad qamatis salah. Maknanya jangan berdiri melainkan selepas ataupun melainkan Bilal berkata qad qamatis salah, semayang hampir didirikan. Waktu itulah bangun. Waktulah bangun, bukan kita bangun sama-sama dengan Bilal ataupun kita berdiri lama macam paksa Bilal supaya qamat. Masjid dia pun selalu ada orang berdiri lama, dia berdiri. Dia tengok jam, dia tengok jam, dia tengok jam. Adabnya duduk. Adabnya semayang tahiyatul masjid duduklah. Duduk begitu. Semayang tahiyatul masjid kalau lama duduk begitu. Jangan berdiri lama-lama. Dan kata qil, pandangan yang kedua pula kata, jika seorang makmum orang muda yang kuat bangkit berdiri, hendak ia berdiri ketika selesai daripada qamat. Kalau tu orang muda, maka berdirilah selepas bila selesai qamat. Kalau dia ni orang muda, orang muda, maknanya saf ni disusun terlebih dahulu. Macam kita ni saf berterabur, waktu qamat baru kita nak bangun, itu jadi masalah. Sebetulnya dalam Islam ni memang dah bersedia di dalam saf, sudah bersedia di dalam saf. Bila dah selesai baru bangun, baru bangun. Ini kalau orang muda, dia kata. Kalau orang dah tua-tua macam kita, dan jika ia orang tua yang lemah, orang tua kalau dah habis qamat baru nak bangun, takut imam dah takbiratul ihram, dia belum takbiratul ihram, masa bila dia nak bangun, maka hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Ketika mana Bilal baca qad qamatis salah, waktu itulah barulah ia bangun. Barulah dia bangun. Barulah dia berdiri, atau pada waktu yang ia mengetahui bahawa ia berdiri tegak serentak selesai qamat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Ataupun dia tengok keadaan dia, kalau dia mampu takbiratul ihram bersama dengan imam, kalau dia berdiri ni boleh bangun. Kalau lepas qad qamatis salah, kalau dia bangun pun tak sempat, boleh bangun awal. Bagi orang yang jenis-jenis sakit lutut, bangun terpaksa bertelekan ataupun ada bantuan, maka dia boleh bangun awal. Adapun macam orang muda-muda, kalau boleh biar selepas qamat ataupun selepas Bilal membaca qad qamatis salah. Seterusnya, tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika semayang sedang diqamatkan. Ada beberapa permasalahan yang dibahaskan di sini. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia semayang sunat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, bila dah qamat tak ada semayang tahiyatul masjid, kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu
fala salata illa al-maktubata. Kerana berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila semayang telah diqamatkan, maka tidak boleh semayang melainkan semayang fardu. Melainkan semayang fardu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada semayang sunat selepas Bilal kamat ataupun bila nak kamat, tak ada semayang. Bagaimana kalau kita tengah semayang? Kalau kita tengah semayang, kalau kita teruskan juga semayang, menyebabkan kita tertinggal takbiratul ihram bersama imam, ya berhenti terus. Dengan adab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah akan memberikan pahala kadar mana yang kita semayang. Tetapi kalau kita contohnya sempat menghabiskan semayang Bilal kamat ketika mana kita sujud contohnya, dan sempat kita menghabiskan semayang sunat yang kita lakukan, maka diteruskan, boleh diteruskan. Tetapi kalau kita baru rakaat pertama nak menghabiskan rakaat kedua, barangkali tidak sempat, maka hukumnya hendaklah dibatalkan, iaitu selesai keluar je semayang, beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niat keluar semayang habis, begitu terus. Kalau kita dah buat satu rakaat, ketika mana kita sujud, kita dah habis satu rakaat, kemudian waktu kita turun, kita boleh turun. Ataupun kita dah habis satu rakaat, kemudian waktu kita sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua Bilal kamat. Sebab tu kita nak sempurna rakaat kedua, Bilal kamat, kita tak boleh sempurnakan rakaat yang kedua kerana ditakuti kita tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dalam bab ini ada beberapa pandangan ulama Syafi'i yang disebut oleh ulama-ulama kita, hatta dalam kitab Jawi lama pun ada dibahaskan, di antara kitabnya Wishahul Afrah, sama pengarang kitab Matlul Badrain, menyebut hendaklah kita berpindah kepada semayang mutlak, nama dia, bukan dibatalkan, maka kita bertukar semayang mutlak satu rakaat, nama dia satu rakaat, bukan assalamualaikum warahmatullahi, kita duduk tasyahud akhir terus. Tadi sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, selepas sujud kedua ni naik rakaat yang kedua, dah kita terus duduk tasyahud akhir, iaitu berniat ditukarkan menjadi sunat mutlak. Kerana tidak akan menjadi batal seseorang itu semayang, melainkan mengubah niat. Mengubah niat macam mana? Mengubah niat yang ada qasad dan ta'arud, mengubah niat yang ada ta'arud dan ta'yin. Tetapi kalau mengubah niat kepada semayang memerlukan pada qasad sahaja, tidak membatalkan semayang. Sebab semayang sunat mutlak usalli lillah, dia tak ada ta'arud dan tak ada ta'yin. Maka daripada semayang sunat qabliyah contohnya ditukar kepada mutlak, tidak menjadi batal semayang kerana iaitu tidak ada ta'arud dan ta'yin, hanya bertukar kepada qasad. Ini sebahagian ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i, rujukan paling mudah Wishahul Afrah. Kitab ini juga telah dirumikan oleh Ustazah Nuraini Abu, ada dia dijual, Wishahul Afrah. Ini pandangan di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, tidak membatalkan terus, tetapi ditukar menjadi sunat mutlak pun boleh. Siapa nak batal pun boleh, ataupun nak tukar sunat mutlak pun boleh. Ala kulli hal, pilihlah mana satu. Seterusnya lagi kita artinya apabila semayang telah diqamatkan, maka tidak boleh semayang melainkan semayang fardu, dan telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Imam Mahamili, iaitu Mahamili, seorang ulama Syafi'i yang alim, nama beliau ialah Al-Husain Ibnu Ismail Ibnu Muhammad Ibnu Ismail Al-Mahamili, lahir pada tahun 235 Hijriah, lahir pada tahun 849
Masihi dan meninggal dunia pada 941 Masihi. Pada 1 Masihi. Lahir pada 235 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 330 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama hadis yang alim dan beliau adalah seorang qadi di Kufah. Seorang yang wara'. Dan beliau mengarang kitab Al-Ajza' wal Muhamil, kitab fiqh yang begitu banyak, dan juga kitab yang berkaitan tentang kehakiman. Al-Imam Al-Mahamili nama dia. Mahamil, dia bukan setakat qadi. Beliau ni ada kepakaran membuat skeduk nama dia. Dulu kalau kita pergi Mekah, orang tua-tua ni tak pakai wheelchair tapi pakai skeduk. Dia pikul juga. Tarik begitu. Kalau dengar tarik ni kita kena lari, kalau tidak kita kena pijak. Dulu keliling Kaabah tu tarik. Ini nama disebut sebagai mahmil. Ataupun orang naik kenderaan, diletakkan mahmil di atas kenderaan tersebut. Jadi dia ni ada kepakaran membuat benda ini sehingga digelar sebagai mahamili. Mihmal atau jamak dia mahamili. Al-Imam Al-Mahamili, bukan muhamili, mahamili. Begitu cara baca dia, Al-Imamul Mahamili. Inilah yang telah ditegaskan oleh Al-Imamul Mahamili, seorang ulama yang alim, dan beliau seorang qadi, hakim syar'i yang alim. Syekh ni kata, berdasarkan hadis ni, apabila qamat tak ada sembahyang sunat, kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah. Begitu juga disebut oleh ulama, bila qamat telah diucapkan qamat, maka terus berdiri. Berdiri. Tak payah duduk lah, terus berdiri. Tak payah duduk. Begitu juga bila dia masuk masjid, contohnya bila sedang azan, lepas bila azan kedua ni, imam ataupun khatib baca khutbah, lalu orang sembahyang Jumaat ni, dia masuk masjid bila azan kedua, dah habis azan, nanti baca khutbah. Adakah nak duduk ataupun berdiri, ataupun selama mana dia berdiri menjawab azan, adakah telah gugur sembahyang tahiyatul masjid? Disebut oleh Al-Imam Jurdani dalam kitab Fathul Alam fi fiqh sadati syafi'iyah, kalau hari Jumaat kita berdiri, kalau kita duduk takut habis tahiyatul masjid, maka kita berdiri jawab azan, dah habis jawab azan kita pun sembahyang tahiyatul masjid ataupun sembahyang qabliyah Jumaat, ataupun sembahyang qabliyah Jumaat. Yang paling baik ialah sembahyang tahiyatul masjid, sebab baru lagi sembahyang tahiyatul masjid, ianya tidak gugur tahiyatul masjid walaupun berdiri lama, kerana menjawab azan. Ini ditegaskan dalam kitab mazhab Syafi'i yang bernama Fathul Alam. Apabila Bilal qamat, nak duduk ke ataupun berdiri? Tadi kita bahaskan bila Bilal qamat, duduk dulu, dah habis qamat baru berdiri. Ataupun kita duduk dulu, bila Bilal sampai qad qamatis salah baru berdiri. Sekarang orang ni masuk masjid, bila sedang qamat nak duduk ataupun berdiri. Kebanyakan ulama Syafi'i bersepakat berdasarkan hadis yang dibaca, tak payah duduk, iaitu berdiri diberikan kemaafan, dia berdiri. Sebab kalau dia duduk nanti tak ada sembahyang tahiyatul masjid. Dan orang yang semikian rupa boleh berniat tahiyatul masjid ketika mana sembahyang fardu bersama imam. Kalau dia duduk, dia tak dapat tahiyatul masjid. Tapi bila dia sembahyang nanti sembahyang fardu, berniat sembahyang fardu dan juga tahiyatul masjid, maka terhasillah dua pahala, iaitu pahala sembahyang fardu dan juga tahiyatul masjid. Oleh sebab itulah dikekalkan berdiri, kecuali satu pandangan mazhab kita Syafi'i. Cuba kita tengok kitab kita. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Kifayah.
Kifayatut Tanbih. Kita Kifayatut Tanbih. Tak silap saya kitab Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu syarah kepada Tanbih li Imam Syirazi rahimahullah taala. Dan berkata Imam Hannati, Al-Imam Hannati rahimahullah taala, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i juga. Al-Imam Al-Hannati rahimahullah taala, nama beliau ialah Husain ibn Muhammad Abu Abdullah Hannati At-Tabari. Beliau berpandangan lain sedikit di antara imam-imam mazhab yang lain, imam-imam di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Abu Abdullah Husain ibn Muhammad Hannati At-Tabari rahimahullah taala berkata di dalam fatwanya, jika masuk seseorang ke dalam masjid dan semayang sedang diqamatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan hendaklah ia duduk. Sebab dia pegang hadis permulaan tadi, jangan bangun melainkan selepas qamat, ataupun bangun waktu qad qamatis salah. Jadi kalau datang keadaan begini, macam mana? Iaitu hendaklah dia duduk. Kemudian dah habis qamat baru berdiri, kerana terdapat satu hadis yang lain ketika mana Nabi SAW masuk masjid, maka Nabi SAW telah duduk, kemudian habis qamat baru berdiri. Hadis tu dinilai oleh ulama kita mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Manakala Imam Nawawi telah menguraikan begitu panjang dalam kitab beliau Al-Majmu' dengan pandangan Al-Imam Hannati rahimahullahu taala. Ini pandangan mana dalam mazhab kita ni, ada yang kata berdiri, ada yang kata duduk. Jumhur ulama kita Syafi'i kata kalau masuk bila tengah qamat, ya berdiri. Ada satu pandangan Al-Imamul Hannati kata duduk juga, bila qad qamatis salat nanti baru bangun, dan apabila selesai daripada qamat barulah ia bangkit semula untuk bersembahyang. Ini pandangan siapa? Pandangan Al-Imamul Hannati rahimahullah taala. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada pengajian akan datang yang kelima dan seterusnya. Kitab ni pernah saya baca di Masjid Bukit Katil dulu sebagai sambungan. Saya tak baca daripada awal. Masjid ni insya-Allah kita baca bermula daripada awal, berkaitan tentang semayang berjamaah, masalah imam dan makmum. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.